Hai, saya Muhammad Zuhrizam bin Sudirman, saya sebagai pengerusi. Hai, saya Wan Adi Liana binti Waramli sebagai setiausaha. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Muhammad Fadli bin Zainul. Saya sebagai ahli mesyuarat dalam meeting kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua ahli mesyuarat. Sebelum memulakan perbicaraan perjumpaan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli mesyuarat, setiausaha kita Wan Adlin Iliana bin Wan Ramli dan ahli mesyuarat Nur Muhammad Fadli bin Zainul. Terima kasih kerana dapat menghadiri perbicaraan kita pada hari ini, walaupun perjumpaan kita hanya dilakukan secara talian, iaitu dalam Webex kerana masalah pandemik COVID-19 yang kita tidak dapat dielakkan. Oleh itu kita tidak dapat membuat perjumpaan kita secara bersemuka. Saya berharap agar kita semua dapat bekerjasama bagi menghasilkan budaya kerja yang sangat tinggi dan cemerlang untuk menjayakan program pengurusan dakwah moden kita ini. Sebelum melanjutkan perbicaraan kita, semua ahli mesyuarat sihat? Okey, Alhamdulillah. Saya sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengerusi. Dengan ini saya ingin membuat pengesahan manage mesyuarat terus ya, tanpa melengahkan masa. Saya Wan Iliana binti Waramli, setiausaha Kelab Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia UUM. Okey, mencanakan manage mesyuarat pengurusan dakwah moden kita ini iaitu 2020 bertarikh 20 November 2020 disahkan dan disokong oleh Tuan Pengerusi kita iaitu Muhammad Zul Azizam bin Sudirman. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita mengenai pengurusan dakwah moden ini, ada beberapa perkara berbangkit yang Tuan Pengerusi kita ingin nyatakan. Silakan Tuan Pengerusi. Ini saya telah memaklumkan kepada semua ahli jawatankuasa perlu melengkapkan semua maklumat tentang minat dan pengaruh pelajar terhadap dakwah moden yang ingin kita jalankan. Semua ahli jawatankuasa perlu melakukan segala laporan dan penghantaran perlu dilakukan pada hari Khamis lalu tanggal 26 November tahun 2020. Itu saja. Kembali kepada saya. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi. Tanpa melengahkan masa, agenda pertama yang kita ingin bincangkan dan mesyuaratkan pada hari ini ialah apakah yang boleh diberikan dari mesyuarat ini, iaitu ciri-ciri pengurusan dakwah moden terhadap golongan muda. Saya rasa lebih baik dipersilakan ahli mesyuarat terlebih dahulu memberikan apa idea ataupun tindakan ciri-ciri pengurusan dakwah moden terhadap golongan muda. Dipersilakan ahli mesyuarat kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada setiausaha kita, Wan Adli Liana. Saya akan menerangkan ciri-ciri pengurusan dakwah moden. Antara ciri-ciri pengurusan dakwah moden ialah dakwah yang memberikan kesedaran terhadap golongan muda untuk menjadi insan yang berguna kepada agama, keluarga, masyarakat dan negara. Generasi muda perlukan bimbingan untuk terus melayari kehidupan berpaksikan kehendak agama. Namun, kaedah biasa seperti bimbingan melalui komunikasi bersemuka atau menghadiri kelas khusus di sekolah, institusi latihan dan masjid mungkin kurang berkesan. Biasanya, generasi muda yang menyertai kelas seumpama itu agak terhad. Mereka berasa tidak selesa atau tidak berkesempatan untuk menghadiri.
Situasi biasa orang muda tidak suka kepada sesuatu yang diadakan secara formal kerana sukar untuk memberi komitmen dan pengurusan masa. Jadi, cara alternatif perlu disediakan untuk menjadi medan bagi remaja mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk dijadikan panduan hidup. Ini bersesuaian dengan hobi generasi muda yang lebih banyak menghabiskan masa di laman sosial. Dakwah maya lebih terbuka dan tidak mensyaratkan seseorang pendakwah mahir dalam komunikasi. Sebaliknya, yang lebih utama ialah ilmu yang disampaikan. Sabda Rasulullah SAW, sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Riwayat Ahmad, Bukhari dan Tirmizi. Namun, tidak semua boleh menjadi pendakwah, khususnya dalam menyampaikan ilmu agama. Orang yang berdakwah mestilah mempunyai ilmu mengenai apa yang disampaikan. Jadinya, saya rasa itu saja. Betul apa yang diucapkan oleh Muhammad Fadli, iaitu golongan muda ni tidak mempunyai kesempatan kerana masa yang terhad. Terutama mereka tidak gemar untuk hadir ke dalam majlis yang formal. Mereka lebih tertumpu kepada dalam maya sebab mereka dah terbiasa macam untuk merilekskan diri. Maksud saya iaitu dengan berehatkan diri di rumah, hanya membuka phone, mudah untuk mendapati sesuatu maklumat ataupun ilmu. Yang ilmu yang baik mesti disampaikan walaupun dalam sistem maya. Maksudnya ilmu itu mestilah ilmu yang berguna, sebabnya untuk menjadi golongan yang muda yang berpelajaran, golongan muda, untuk terlahirnya golongan muda yang mempunyai nilai-nilai murni, mesti mendengar perkara-perkara ataupun dakwah yang baik. Oleh itu, manfaat daripada mendengar dakwah yang baik boleh dibawa ke dalam ke dalam diri masyarakat setempat, tak kira agama, bangsa ataupun masyarakat. Okey, tanpa berbalik kepada agenda kita, iaitu ciri-ciri pengurusan dakwah moden, saya ingin menambah satu lagi kebaikan yang boleh diperolehi kepada orang ramai, iaitu ciri-ciri dakwah kita ini dapat mengajak semua melakukan kebaikan, iaitu dengan mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar supaya mudah diterima dengan hati yang terbuka tanpa menimbulkan rasa dendam dan juga rasa pertelingkahan. Apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini yang saya faham, iaitu adalah berkaitan dengan ajaran pengurusan Islam yang baik. Maksudnya dakwah yang disampaikan mementingkan elemen akhlak, iaitu isu akhlak dalam menyampaikan dakwah. Saya rasa apa yang dipandang berat, saya sebagai Muslim dapat mencontohi Nabi Muhammad SAW, iaitu mementingkan, menitik beratkan akhlak dalam dakwah untuk menyampaikan kepada orang ramai. Sama ada dalam memberi nasihat, teguran, mestilah menggunakan ayat yang sopan, sesuai tanpa menyakiti. Dalam arti kata lain, teguran yang tegas namun tidak memalukan orang tersebut. Kerana apa? Sebabnya teguran yang baik ini dapat mencerminkan keindahan Islam kepada orang ramai, dan saya rasa konsep amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan dalam dakwah pengurusan moden kita ini. Ia juga lebih mudah diterima dengan hati yang terbuka, tanpa ada rendam dan pertelingkahan, ataupun seseorang individu atau masyarakat mudah terasa hati dengan kata-kata kita. Jadi dakwah moden ini mudah diuruskan dengan baik menggunakan amal ma'ruf nahi munkar ini. Saya rasa itu saja daripada saya. So, saya sangat setuju dengan idea Wan Adlin Ilyana bahawa mengajak semua melakukan konsep al-ma'ruf ini dapat merupakan ciri-ciri pengurusan dakwah moden terhadap golongan muda, kerana ini semua masyarakat
dapat menerima dakwah kita secara hati terbuka. Ini menunjukkan bahawa Islam itu indah. Itu terdapat lagi ciri-ciri pengurusan dakwah moden terhadap golongan muda, iaitu menegakkan aturan Islam sebagai kekuatan dan kesatuan Islam kepada orang ramai melalui pengurusan dakwah moden. Ini kerana aturan Islam tidak dapat ditegakkan tanpa adanya dakwah Islam. Aturan Islam hanya ditegakkan jika umat Islam dapat menegakkannya di muka bumi ini. Untuk itu, kesedaran menegakkan Islam hanya bisa lahir jika proses dakwah dilakukan secara berterusan dengan cara mengupload video. Dengan ini, masyarakat mudah dapat melihat video dakwah tersebut secara berterusan. Okey, itu saja. Saya rasa ada betulnya juga apa yang pengerusi kita terangkan tadi, Cik Zul Azlizam. Dengan teknologi sekarang, kita boleh mengupload video-video dakwah kita di dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan video-video dakwah tersebut akan tersimpan di dalam akaun tersebut, dan orang akan dapat mengakses bila-bila masa sahaja bila mereka mahu. Jadi ia sangat berguna pada zaman sekarang. Okey, saya rasa saya serahkan kepada Setiausaha Wan Adlin Iliana. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Pengerusi dan juga ahli mesyuarat kita iaitu Muhammad Fadli. Okey, saya dapat lihat terdapat banyak ciri-ciri ataupun kebaikan dalam pengurusan dakwah moden yang boleh diberikan terhadap golongan muda. Okey, dengan adanya ciri-ciri ini semestinya mempunyai cabaran untuk melaksanakan dakwah moden kita ini. Okey, apakah yang boleh diberikan pandangan tentang cabaran yang bakal dihadapi dari segi metode fizikal menguruskan pengurusan dakwah moden ini? Dipersilakan siapa yang ingin memberikan idea yang seterusnya. Saya rasa cabaran yang bakal dihadapi dari segi mental dan fizikal ialah cabaran dalam pengawalan diri dalam menyebarkan ilmu dan maklumat yang sahih. Memandangkan zaman sekarang ni semua maklumat hanya boleh diperolehi hanya di hujung jari sahaja. Banyak usaha mudah boleh diambil untuk mengelakkan terjebaknya dalam penyebaran berita palsu. Namun berapa ramai pengguna internet sanggup melakukannya? Jadi berhati-hatilah jika anda termasuk dalam golongan yang suka menyebarkan berita palsu dan berkongsi suatu maklumat yang anda tidak pasti akan kesahihannya. Harap kalau sesiapa yang ada tabiat tu dapat hentikanlah tabiat buruk itu. Ini kerana sebaik saja anda berkongsi maklumat tersebut, dan jika anda cuba memadamkannya adalah sukar untuk menariknya balik dan menyebabkan anda terpaksa menanggung risiko dan padahnya. Penggunaan internet dan media sosial ini seolah-olah menjadi wadah penghurai masalah yang utama bagi sesetengah orang, terutamanya golongan muda. Daripada hiburan hingga berbelanja dalam talian. Menemui temuan baru, mencari jawapan kemusykilan agama dan isu-isu semasa, sosial, ekonomi dan politik. Menerusi pelbagai wadah teknologi seperti YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google dan bermacam lagi. Antara unjuran Al-Quran yang menegaskan pada umat Islam bahawa jika ada seseorang yang berniat jahat datang kepada mereka dengan kebijaksanaan memanipulasi membawa berita, janganlah mudah kita menerimanya kecuali berita itu diselidiki terlebih dahulu tentang kebenarannya. Al-Hujarat ayat 6.
Saya rasa itu saja daripada saya. Saya setuju dengan idea Muhammad Fazli tentang cabaran yang bakal dihadapi dari segi mental dan fizikal, iaitu pengawalan diri dalam menyebarkan ilmu kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam menyebar berita palsu dan dakwah palsu yang tidak sahih ke dalam media sosial, yang menyebabkan ini merupakan salah satu cabaran yang kita akan hadapi dalam dakwah moden ini tersebut. Selain itu, cabaran yang bakal dihadapi dari segi mental dan fizikal dalam melaksanakan pengurusan dokumen kita ialah teknologi yang terlalu moden akan menjadikan ancaman kepada aktiviti dakwah yang dijalankan kerana ada golongan yang memanipulasikannya ataupun mengambil hal peribadi orang lain melalui aplikasi palsu dalam melakukan dakwah moden tersebut. Itu saja daripada saya. Kembali kepada setiausaha kita, Wan Adlin Iliana. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi kita tentang cabaran yang akan dihadapi dari segi mental dan fizikal dalam menjalankan dakwah murid kita. Okey, saya rasa sangat bersetuju apa yang dikatakan oleh Tuan Pengerusi kita, iaitu teknologi yang canggih ada baik dan buruknya. Apa yang memberi cabaran yang tidak baik adalah bila terdapat gadget yang terlalu canggih ataupun gadget yang dapat diubah suai dalam talian untuk memanipulasikan sesuatu perkara. Contohnya video yang memberi nilai murni yang baik, video yang baik, tapi bila terdapat orang yang tidak bertanggungjawab ini sanggup memanipulasikan video tersebut menjadi benda yang tidak memberi faedah. Okey, tanpa meninggalkan pandangan saya tentang cabaran yang bakal dihadapi dari segi mental dan fizikal untuk menguruskan program dakwah moden kita ini, iaitu kemajuan teknologi untuk kepentingan peribadi sendiri ataupun sebaliknya tanpa untuk kebaikan bersama. Apa yang boleh saya katakan, guna teknologi hanya untuk diri sendiri, boleh dikatakan pentingkan diri sendiri saja, apa-apa faedah tidak mahu dikongsi bersama oleh orang lain. Individu sebegini banyak menghabiskan waktu untuk berseronok dengan benda yang tidak berfaedah untuk kepuasan diri sendiri. Kebanyakan mereka hanya menggunakan untuk melakukan perniagaan barangan, urusan kerja dan sebagainya. Namun, ada yang mengambil kesempatan tentang kepentingan teknologi ini. Contohnya, apa yang boleh saya beri contoh, pengguna laman sosial seperti Instagram ataupun laman muka buku Facebook, mereka menggunakan teknologi dengan menggondam ataupun mencuri seseorang orang lain untuk mengambil pengikut. Malah bukan hanya menggondam tapi juga menjual laman sosial orang lain untuk kepentingan diri sendiri dan juga wang semata-mata. Itu sedikit yang saya boleh berikan tentang cabaran yang bakal dihadapi. Saya rasa ada betulnya juga apa yang Wan Adlin Liliana jelaskan tadi. Um, kita perlu berhati-hati supaya tidak orang tidak mudah untuk menggodam kita punya akaun di media sosial tersebut. Bukan apa, jika mereka dapat menggodam kita punya akaun, mungkin mereka akan memuat naik video-video yang tidak sepatutnya mengaibkan kita, dan itu akan memberi fitnah, akan mendapat menyebarkan fitnah kepada orang ramai. Jadi kita perlulah berhati-hati dalam menyampaikan dakwah secara maya ini. Uh, itu saja saya rasa. Apa yang kita bincangkan ini dapat banyak cabaran dari sudut ideologi dan fahaman golongan masyarakat, terutama golongan muda terhadap dakwah yang disampaikan melalui cyber ini. Okey, seterusnya
tanpa melengahkan masa, kita akan membincangkan tentang strategi dakwah moden agar dapat memberi keberkesanan yang baik. Dengan itu, saya terlebih dahulu ingin memberikan pendapat tentang strategi dakwah moden kita ini. Okey, yang pertama, strategi dakwah moden yang boleh saya berikan iaitu mencipta akaun di laman media sosial untuk memberi pengetahuan kepada semua masyarakat tentang dakwah moden. Okey, kemajuan dunia cyber yang melanda dunia moden pada hari ini dilihat membawa kebaikan dalam penyampaian dakwah kita. Ini kerana memudahkan dakwah disampaikan dengan pantas, mudah tersebar. Pelbagai medium dan laman sosial media yang disediakan pada hari ini untuk perkongsian maklumat dan juga dakwah boleh dijalankan melaluinya. Okey, sebabnya aplikasi media sosial boleh diakseskan masyarakat tepat bila-bila masa di seluruh dunia. Sebabnya, salah satunya sebab teknologi yang pesat, mudah penghasilannya seperti telefon pintar dan juga komputer yang kita sedia tahu membolehkan wujudnya media sosial dan mudah diakses dalam rangkaian dan bantuan internet sahaja. Okey, boleh dikatakan sudah menjadi kewajipan masa kini seseorang itu memiliki telefon pintar dan juga tidak ketinggalan mencipta akaun laman sosial lebih daripada satu. Begitu juga kita boleh lihat bahawa ibu bapa mudah memberi kebebasan kepada anak-anak dalam bermain telefon pintar ini. Tak kiralah daripada umur kecil hingga ke dewasa. Okey, itu sahaja daripada saya tentang mencipta akaun di laman media sosial ini. Seterusnya, poin seterusnya saya ingin berikan ialah pemilihan media sosial yang tepat dan sering digunakan oleh remaja sekarang. Iaitu dakwah cyber merupakan antara medium penyampaian dakwah yang amat berkesan dalam dunia moden pada hari ini. Terutamanya pengguna internet yang kebanyakan golongan muda sebagai sasaran kita. Terdapat pelbagai jenis media sosial yang boleh digunakan, antaranya Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter dan banyak lagi. Oleh itu, tidak heranlah seseorang itu mudah mengakses laman sosial kerana boleh dikatakan media sosial ini mempunyai pelbagai kebaikan yang memberi kemudahan kepada kehidupan masyarakat pada hari ini. Termasuklah aktiviti dakwah moden yang kita akan jalankan ini. Boleh dikatakan media sosial ini diibaratkan sebagai dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Maksudnya apa-apa yang kita inginkan sekarang mudah diperolehi. Sekiranya media sosial tidak wujud saya rasa pada hari ini, pasti kehidupan masyarakat juga sukar, terutamanya komunikasi jarak jauh. Lepas tu kita boleh lihat pada dunia hari ini, musim pandemik COVID, wujudnya akaun seperti kita buat sekarang iaitu akaun Webex ini. Saya rasa kalau tanpa akaun Webex, media sosial susah untuk kita berhubung seperti minit musyarat pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Wan Adlin Iliana. Dalam teknologi sekarang ini, ada baik, ada buruknya juga. Tapi kita cubalah untuk mengelakkan melakukan perkara-perkara yang buruk. Jadi kita ambil yang baik-baik sahaja dalam menggunakan teknologi pada zaman sekarang ni. Jadi oleh itu kita perlulah itulah kita buat mereka senang memperolehi ilmu-ilmu agama dan sebagainya. Strategi yang ketiga iaitu menggunakan pendakwah yang berpengaruh untuk menarik lebih ramai golongan muda mendengar dakwah, seperti kita menjemput Ustaz Azhar Idrus dalam kita punya program untuk menyampaikan dakwah. Seperti kita boleh sepertinya kita melakukan penyampaian dakwah secara live, secara langsung
melalui akaun-akaun sosial kita seperti Instagram, Facebook. Kita boleh buat melakukan secara langsung dengan menyampaikan dakwah secara langsung dengan menggunakan pendakwah yang berpengaruh seperti Ustaz Azhar Idrus ini. Jadi hal ini akan dapat memberi dapat menarik lebih lagi ramai golongan orang-orang seperti golongan muda, kerana diorang ini lebih tertarik dengan ustaz-ustaz dengan Ustaz Zahidul, kerana dia Ustaz Zahidul ini seorang yang lawak. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Fadli. Okey, bila bicarakan tentang pengaruh dakwah ataupun pendakwah yang berpengaruh yang boleh kita menjadikan sebagai pendakwah jemputan kita, iaitu apa yang dikatakan oleh Fadli, itu Ustaz Azhar Idrus kan. Okey, saya tahu juga Ustaz Azhar Idrus ini adalah salah satu pendakwah yang berpengaruh dan juga terkenal di tanah air kita iaitu Malaysia. Tapi apa yang lebih saya ingin kongsikan, apa yang saya lebih memfokuskan adalah cara penyampaian. Kalau saya lebih memberi cadangan kepada Ustaz Abid Liu, di mana sebabnya saya boleh lihat Ustaz Azhar Idrus ini memang seorang kelakar, tapi berkomunikasi dalam bahasa dialek Terengganu. Dari segi semua lapisan masyarakat, bukan sahaja daripada negeri Terengganu. Jadi untuk membuat berkomunikasi ataupun untuk memberi kefahaman kepada masyarakat yang ingin kita sampaikan ini adalah susah. Apa yang boleh saya katakan, saya lebih kepada pendakwa berpengaruh seperti Abid Liu. Sebabnya juga Abid Liu ini banyak menggunakan platform digital seperti Instagram untuk membuat live. Lepas tu dengan kata-kata sopan santun yang seperti saya katakan tadi, konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menggunakan kataan yang lembut yang boleh menarik minat golongan muda pada hari ini untuk mendengar dakwah, di mana selalu menggunakan perkataan Allah sayang kita, kita kena buat benda perkara yang baik dengan perkataan yang sopan. Dan juga saya boleh lihat banyak juga pengikut Ustaz Abid Liu ni dari tak kira lapisan bangsa atau masyarakat, sebabnya dia banyak memberi sumbangan kepada golongan-golongan yang tidak berkemampuan, termasuklah golongan bukan orang Islam. Jadi di sini kita boleh menarik minat daripada semua lapisan masyarakat. Okey. Dan apa yang saya fikirkan tadi, apa poin ataupun cadangan strategi dakwah moden yang disebut oleh Fadli, iaitu beri dakwah secara langsung atau live seperti Instagram atau sebagainya, itu adalah amat penting dan juga memberi strategi yang sangat baik. Sebab apa? Sebab media sosial juga membolehkan message ataupun membuat live ini boleh dihantar dari pelbagai medium, iaitu tulisan, grafik, suara dan juga video. Malah masyarakat mampu berkomunikasi secara terus ataupun dua hala melalui video call ataupun video panggilan ataupun message kepada orang yang ingin ditanya. Ini ada memberi kemudahan jika kita buat live secara dakwah. Dan kebanyakannya aplikasi yang digunakan pendakwah, termasuklah Abid Liu, setahu saya banyak menggunakan platform Instagram dan Facebook. Saya rasa kita boleh ambil membuat live Facebook dan juga Instagram. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya setuju dengan strategi Wan Adli ini, iaitu dengan secara memberi dakwah secara langsung di dalam aplikasi Instagram ataupun Facebook, dapat memberikan dakwah yang secara langsung, walaupun dakwah tersebut hanyalah di dalam secara talian, tetapi ia bagaikan kita sedang bercakap secara berdepan. Dengan aplikasi tersebut, kita juga boleh menanyakan persoalan, kita boleh melihat persoalan-persoalan orang lain, masyarakat terhadap kita, dan kita dapat menjawab persoalan tersebut.
Okey. Seterusnya ada pertanyaan atau strategi-strategi yang ingin ditambah? Setakat ni saya tiada sebarang pertanyaan Tuan Pengerusi. Saya pun rasa saya buat masa sekarang tiada apa-apa pertanyaan. Okey, jikalau tiada sebarang pertanyaan, dengan ini saya ingin menutup mesyuarat kita pada hari ini. Saya berharap program pengurusan dakwah moden ini dapat dijalankan secara lancar dan dapat memberi impak kepada masyarakat dan diri kita. Oleh itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Ahli Mesyuarat Muhammad Fadli dan Wan Adlin Iliana kerana dapat menghadiri perbicaraan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.